Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan podcast di mana aku menyampaikan kisah-kisah seram yang benar-benar terjadi kepada pengirim yang telah mengirimkan cerita tentang kejadian seram yang telah berlaku kat diorang . Kisah Seram Netizen ni aku upload dekat dua platform, satu dekat Facebook dan satu lagi dekat YouTube. So siapa yang lebih menggemari menggunakan YouTube, boleh dengar kat YouTube, dan siapa yang suka dengar kat Facebook boleh dengar kat Facebook . Kalau kat YouTube adalah di channel Sir Izwan, dan kalau kat Facebook ada dekat profile FB aku iaitu Nur Rizwan Azlan . Okay, bagi sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang bolehlah message cerita seram korang kepada aku. So hari ni aku nak share satu kisah seram yang berlaku kepada seorang pengirim yang menggelarkan, yang nama dia ialah Zam. Okay, dan dia ni menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku di sebuah jalan di Puncak Alam. Katanya jalan kat Puncak Alam ni satu masa dulu berbanding sekarang adalah antara jalan yang menyeramkan . Tak macam sekarang katanya. Okey, dan kat jalan tu lah dia telah diganggu oleh sesuatu. Apa benda yang ganggu dia? Jom kita sama-sama dengar . Kejadian seram ini telah berlaku kepada saya sekitar tahun 2007 ke 2008. Masa tu saya baru saja tamat belajar dan mendapat kerja pertama sebagai seorang engineer. Saya ditugaskan di sebuah tapak projek iaitu membina UiTM Puncak Alam. Disebabkan saya ni seorang perempuan, jadi banyak benda yang saya kena belajar. Bila banyak benda yang saya kena belajar, saya kena spend masa sampai lewat malam. Paling lewat saya berada di tapak projek ialah hingga 10 lebih malam. Pada tahun tu, area Puncak Alam tidaklah semeriah sekarang. Dulu suasananya sunyi sepi, penuh dengan hutan saja kawasan tu. Kalau penuh dengan hutan, bila malam memang boleh meremangkan bulu roma lah bila balik rumah agak lewat. Pada satu hari, selepas habis kerja di tapak projek pembinaan UiTM Shah Alam, saya dan 3 orang lagi kawan memutuskan nak bersia-sia di Shah Alam. Masa tu malam masih muda, pukul 8 malam kalau tak silap saya waktu tu. Selepas berjalan-jalan kat Shah Alam dalam jam 12 malam, barulah kami nak balik rumah. Rumah kami pula terletak di Puncak Alam. Untuk makluman semua, apabila nak balik ke Puncak Alam dari Shah Alam, saya kena lalu satu jalan ni. Jalan ni memang popular lah, kerana kat jalan tu lah lokasi pembunuhan berlakunya pembunuhan seorang wanita yang melibatkan seorang VVIP. Siapa tahu, saya rasa korang boleh kenal lah siapa. Jalan yang saya lalu tu adalah kawasan hutan dan ada paya. Malam-malam memang gelap. Nak nampak kereta pun susah. Masa saya dan kawan lalu di situ, memang tak jumpa kereta. Kereta kami je ada kat situ. Sedang saya memandu, saya pun duk bersembang lah dengan kawan-kawan saya. Tapi saya pelik, dia orang tak bagi sebarang respon pun. Bila saya pandang kawan sebelah kiri, saya tengok dah tidur. Saya pun tengok 2 kawan kat belakang pun dah tidur. Ish, patutlah diam je. Saya mengomel sendirian. Nak tak nak, terpaksalah saya drive seorang diri sambil dengar bunyi kawan-kawan berdengkur. Kejadian seram ni mula berlaku saat saya melepasi kawasan pembunuhan yang saya katakan awal tadi. Tiba-tiba saya terhidu bau yang kurang menyenangkan. Uish, bau apa ni? Macam bau bangkai weh, fikir saya. Mulanya saya buat tak endah lah dengan bau tu. Saya teruskan memandu. Saya tak nak fikir bukan-bukan. Lebih-lebih lagi ketika memandu di jalan yang gelap ni dengan saya seorang saja yang masih terjaga. Tapi bau busuk tu masih dapat saya hidu.
Sangat kuat bau dia, sampai terganggu fokus saya nak memandu. Saya pun tertanya-tanya sendirian. Wish, ada apa-apa dalam kereta ni ah? Bila saya fikir macam tu, saya tengok kawan sebelah saya masih lena tidur, berdengkur. Lepas tu saya tengok pula dua kawan kat belakang melalui cermin pandang belakang. Masa saya tengok kawan saya tu lah, bulu roma saya terus menegak, terpacak. Saya cepat-cepat alihkan pandangan daripada melihat cermin pandang belakang. Saya pun terfikir, wish, biar betul ada 3 orang kat belakang. Saya memang rasa tak berani dah masa tu. Sebab kalau tak silap saya, memang saya nampak macam ada 3 orang, sedangkan kat belakang tu sepatutnya ada 2 orang je. Tapi untuk kepastian, saya kena tengok juga. Saya pun tengok sekali lagi kat cermin. Nah, memang betul ada 3 orang kat belakang. Di tengah-tengah antara 2 kawan saya yang sedang tidur, saya nampak ada susuk macam manusia tengah duduk. Rambutnya panjang mengurai. Tapi saya tak nampak mukanya, sebab kepalanya dalam keadaan menunduk. Pakaian dia pula berwarna putih. Apa benda tu kata saya dalam hati. Lepas tu saya pun tak pandang cermin pandang belakang dah. Saya nak baca ayat Quran, saya nak baca ayat kursi, tapi tiba-tiba saya jadi blur. Saya tak boleh ingat apa-apa. Walaupun dalam ketakutan, dengan hati yang berdebar-debar dan jantung yang berdegup kencang, saya tiba-tiba beranikan diri berkata begini. Janganlah kacau aku. Aku nak balik rumah ni. Kau pergilah jauh-jauh. Jangan kacau aku. Pergi jauh-jauh. Bila saya cakap macam tu, perlahan-lahan hati saya menjadi sedikit tenang. Tak lama lepas tu, saya boleh ingat ayat kursi dan saya pun baca. Saya baca banyak kali. Sampai saya tak sedar, bila saya tengok cermin pandang belakang sekali lagi, makhluk misteri yang duduk kat belakang tu dah hilang. Lega betul saya masa tu. Saya pun terus drive sambil mulut tak henti-henti baca ayat kursi. Kawan-kawan saya tidur mati terus, tak sedar apa yang jadi. Tapi bila dah sampai rumah, saya tak terus cerita kat kawan-kawan. Risau dia orang jadi gelabah dan takut. Keesokan paginya barulah saya cerita apa yang saya nampak dalam kereta. Kawan-kawan saya semua terus jadi cuak. Sejak hari itu, kami dah tak keluar dah sampai lewat malam sebab takut benda yang sama akan terjadi. Tapi jalan tu memang ada orang pernah cerita pasal kena ganggu. Dan saya pun tak sangka pula kali ni saya yang jadi mangsa. Entah-entah yang tumpang kereta saya tu ada kena-mengena dengan mangsa pembunuhan kat jalan tu kan. So itulah dia cerita seram yang dikongsikan oleh saudari Zam Azilah berkenaan dengan gangguan yang dialaminya semasa melalui jalan di Puncak Alam. Jalan Puncak Alam ni kalau tak silap aku memang antara jalan seram yang famous juga sampai orang pernah buat filem kalau tak silap aku. So itu saja perkongsian cerita seram untuk malam ni. So sekiranya ada antara korang yang ada kisah seram sebenar yang benar-benar terjadi kepada diri sendiri dan nak kongsikan kepada aku, jangan lupa, jangan segan, jangan malu untuk mesej aku dan kongsikan kisah seram korang. So setakat tu saja dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.